Oke, pada hari ini kita akan belajar ataupun mencoba latihan untuk alih bentuk komunikasi. Topik khususnya ialah serta aliran yang ada hubung kait, ya, ataupun ada hubung kait tetapi bebas. Yang maksudkan dengan hubung kait bebas adalah seperti ini, seperti soalan ini, di mana terdapat hubung kait antara unsur-unsur di dalam ini yang ditunjukkan dengan menggunakan anak panah seperti ini, ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh soalan, dan mari kita analisis kata tugas ini. Soalan ini, kata tugas bagi soalan ini adalah berikan kesan, ya, berikan kesan rangkaian sosial dalam talian ke atas pengguna teknologi laman web. Dan skema jawaban ini adalah 2 campur 2, sekurang-kurangnya 2 campur 2, yaitu 2 kebaikan dan 2 keburukan. Oke. Dan perhatikan dalam soalan ini soalannya, isi-isi ini adalah tidak terikat sangat, dia adalah bebas. Maksudnya mana-mana yang perlu, mana-mana calon dahulukan untuk dalam jawaban adalah diperbolehkan. Contohnya, dia bercerita dahulu tentang keburukan, kemudian baru kebaikan, adalah diperbolehkan, ya. Walau bagaimanapun, calon dinasihati untuk menggunakan perkataan yang digunakan dalam soalan ini, misalnya kebaikan dan keburukan. Jadi gunakan 2 istilah ini, walaupun perkataan lain ada yang sama arti seperti kesan baik ataupun kesan positif, dan kesan buruk ataupun kesan negatif, ya. Jadi gunakan istilah yang digunakan dalam carta yang diberikan. Alright. Oke, dan seterusnya, seperti yang saya sebutkan tadi, jawaban hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 2 kesan positif dan 2 kesan negatif. 2 kebaikan dan 2 keburukan, ya. Gunakan perkataan kebaikan dan keburukan. Oke. Dan seterusnya, calon boleh bermula dengan topik kebaikan atau mula dengan keburukan, mana-mana pun boleh. Oke, jadi kita lihat jawabannya, contoh jawaban. Dan bagi mendapatkan markah rumusan format untuk EBK, yaitu sebanyak 2, mesti mempunyai pendahuluan. Dan contoh pendahuluan adalah seperti ini. Carta aliran menunjukkan kesan rangkaian sosial dalam talian internet. Rangkaian sosial dalam internet kewujudannya memang diperlukan oleh masyarakat, namun penggunaannya memberi implikasi negatif kepada pengguna. Ya, jadi ini adalah contoh pendahuluan yang sangat baik dan mempunyai 2 ayat sahaja. Jadi ini contoh jawaban. Yang pertama sekali adalah kos murah. Ini adalah ide utama. Apabila calon menyatakan ide ini, misalnya salah satu kebaikan rangkaian bla 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 adalah kos yang murah. Noktah begitu. Jadi contoh-contoh huraian adalah seperti yang berikut. Servis atau perkhidmatan yang disediakan adalah murah. Saingan syarikat telekomunikasi memberi pilihan perkhidmatan murah. Dan setengah capaian adalah percuma, contohnya Facebook dan laman web kerajaan.
Ya, dan yang ditunjukkan dalam slide ini adalah poin-poin sahaja. Tugas calon adalah membina ayat yang gramatis, membina ayat dengan struktur yang baik untuk menggabungkan ide-ide huraian tersebut. Dan jangan lupa ide utama mesti dalam ataupun ya di dalam ayat yang pertama bagi setiap perenggan isi. Oke. Alright. Yang seterusnya adalah kebaikan yang kedua ialah ini dapat membina creativity. Oke, dan ide-ide huraiannya adalah seperti yang berikut. Keyakinan berhubung antara satu sama lain secara maya ataupun secara atas talian boleh menawar perkhidmatan dan peluang perniagaan. Ini adalah contoh ya perkhidmatan ataupun perniagaan yang wujud dengan adanya talian rangkaian talian sesawang, laman sesawang. Dan seterusnya membina laman sesawang yang canggih berbantukan teknologi terkini dan menarik perhatian pengguna, ya. So macam-macam software ataupun perisian yang ada pada masa sekarang yang boleh digunakan oleh pengguna bagi menarik perhatian pengguna ataupun sasarannya kalau dalam perniagaan. Dan seterusnya ialah kebaikan yang ketiga adalah hubungan, dan ide-ide huraian adalah seperti berikut. Dapat membina rangkaian kenalan, membina rangkaian perniagaan, mempererat hubungan yang terputus, ataupun suatu waktu dahulu kita sangat populer dengan jejak kasih yang diperkenalkan oleh TV3, ya, dulu sangat menarik itu. Dan perhubungan melalui laman sesawang juga dapat diwujudkan dengan merentas sempadan daerah, negeri, bahkan antara dunia, kan. Dan poin-poin ide-ide utama untuk keburukan pula adalah yang pertama, contohnya adalah kurang rahasia, ya, kurang rahasia. Oke, kamu buat ayat yang sesuai, oke, sebagai ayat pernyataan ide utama dalam jawaban Anda. Jadi ide-ide huraiannya adalah seperti berikut. Maklumat individu mudah ataupun boleh didedahkan kepada pengguna lain. Oke, ini selalu terjadi. Pengguna yang berniat buruk juga boleh menggunakan maklumat seseorang untuk niat jahat, untuk memburukkan seseorang, menjual data seseorang dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini boleh merosakkan perhubungan antara ahli keluarga, antara rekan-rekan, ahli-ahli rekan-rekan perniagaan dan lain-lain, ya. Dan seterusnya keburukan laman sesawang ini adalah boleh mengakibatkan gangguan, boleh mengakibatkan gangguan emosi misalnya. Contohnya kegagalan keselamatan sistem akibat digodam. Ini contoh gangguan juga. Dan yang seterusnya kegagalan ini boleh mengakibatkan gangguan emosi dalam kalangan pengguna tersebut. Bahkan gangguan itu wujud disebabkan ada manipulasi dengan melakukan penipuan-penipuan secara atas talian. Yang ketiga, keburukan yang ketiga ialah boleh menyebabkan seseorang itu membuang masa di laman sesawang, bukan di laman sesawang, dengan melayari sesuatu laman sesawang. Contoh yang paling jelas adalah seperti Facebook, dan
Ini berlaku terutamanya dalam kalangan pelajar, di mana mereka akan lebih menghabiskan banyak masa dengan perkara-perkara dalam Facebook. Interaksi ini boleh melalikan individu ataupun melekatkan individu untuk melaksanakan urusan-urusan lain yang lebih penting. Bahkan boleh terlupa menutup pintu, terlupa pakaian di mesin basuh belum siap di mesin, terlupa tutup pilih air dan sebagainya kan. Dan ini sebenarnya menyebabkan ketagihan dan kebergantungan interaksi tanpa mengira masa. Itu beberapa contoh jawaban dan juga ide huraian bagi ide utama jawaban. Dan calon mesti mampu menuliskan kesimpulannya, dan dua perkara penting yang perlu ada dalam kesimpulan atau penutup ialah calon merumuskan apa yang telah dihuraikan dan juga calon memberi saranan ataupun short ataupun cadangan ya. Jadi contohnya adalah baik atau buruknya penggunaan rangkaian sosial dalam talian adalah bergantung kepada pengguna. Oleh itu, interaksi yang baik dan berkesan haruslah menjadi matlamat utama penggunaan rangkaian ini. Ya, jadi kita lihat di sini ada rumusan dan ada cadangan. Jadi dalam penulisan karangan STPM pun perkara ini dalam kesimpulan ataupun penutup karangan pun mesti diikuti ya, mesti ada ini. Jangan lupa itu. Oke, jadi sekian sahaja untuk hari ini. Kalau ada tambahan, saya persilakan memberi komen di ruangan komen. Dan bagi calon-calon STPM, kuatkan semangat ya. Ingat ini kata-kata hikmat, mutiara kata yang tidak lekang dek hujan, tidak ayolah sentiasa ada ini dan sentiasa relevan sehingga sekarang. Rajin usaha tangga kejayaan. Ya. Jumpa lagi dan kekal selamat daripada jangkitan COVID-19 dan kita jaga kita. Sekian dan terima kasih.